إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Hari ini apa khabar bapa, ibu, tuan, puan sekalian? Kita teruskan lagi dengan kuliah herba kita, mengkaji bagaimana herba-herba ni digunakan dalam sesuatu masyarakat setempat. Cumanya yang Pak Haji lihat daripada pengamalan suatu masyarakat orang Cina, masyarakat orang India di India, Cina di Cina, dan masyarakat di Nusantara ini, kadang-kadang terdapat banyak kesamaan. Kesamaan itu mungkin daripada warisan ilmu yang dibawa dalam penghijrahan pedagang-pedagang dulu terkenal dengan perdagangan rempah misalnya. Dan bila cerita pasal rempah ni, banyak sekali yang ada hubungan di antara sesuatu negara tersebut. Hari ini Pak Haji akan ceritakan bagaimana merawat bagi masalah orang yang gugur. Banyak sekali orang yang wanita yang gugur, yang pendarahan, ataupun wanita selepas bersalin tetapi pendarahan itu masih banyak. Itu di antaranya. Jadi kalau di Indonesia itu dipanggil dikurek Jadi dikurek itu jadi ramai yang minta, kami tak mau pergi ke rumah sakit takut dikurek dan sebagainya. Tetapi ada tak herba? Masya Allah dalam perawatan herba memang banyak herba-herba yang digunakan untuk perawatan seperti ini. Antaranya seperti mana yang Pak Haji pernah sebutkan, iaitu buah kelapa kecil yang gugur itu dibelah empat, jadi 4 bahagian, direbus dan diberi minum. InsyaAllah itu adalah salah satu daripada yang telah kita bincangkan yang lepas. Kalau kita dengar kuliah ni daripada awal, mungkin telah pun kita dengar ini telah pun Pak Haji perkatakan. Cuma hari ini salah satu bahan yang untuk menghentikan pendarahan, bleeding yang heavy yang banyak ini ialah biji daripada papaya. Biji papaya itu disangrai ataupun digoreng tanpa minyak tanpa air bukan direbus, maksudnya digoreng kering lalu ditumbuk menjadi bubuk, menjadi serbuk. Biji papaya tersebut kita ambil 1 sendok kecil, campur dengan air, minum. InsyaAllah dia akan menggugurkan dan dia akan membersihkan, bukan hanya menggugurkan, dia akan membersihkan sisa-sisa daripada plasenta yang mungkin ada yang tersangkut di dalam rahim. Di mana yang kita tahu bahawa kalau wanita itu bersalin, kalau ada pecah urinya atau plasentanya yang masih ada, masih tertinggal di dalam rahim tersebut, maka pasti akan jadi bleeding yang berpanjangan. Itu ada di antaranya. Begitu juga kalau belajar dalam ilmu pengobatan herba, nenek moyang kita selalu mengingatkan, kalau orang hamil terutamanya hamil muda, 4 bulan 4 bulan ke bawah, 1 bulan, 2, 3 dan 4, maka harus jaga jangan sampai termakan biji papaya. Memang betul, biji papaya ini dia adalah salah satu daripada obat untuk melancarkan ataupun menyebabkan keguguran.
bagi satu kandungan. Tetapi bila sudah gugur ataupun sudah pun melahirkan tapi masih lagi ada pendarahan, maka biji papaya ini digunakan. Ini sangat jelas ya. Pak Haji rasa dah banyak kali dah Pak Haji menceritakan tentang biji papaya ini. Dan biji papaya ini digunakan juga untuk cacing, nematod ya, ataupun sebagai parasit. Jadi boleh digunakan, sangat baik. Itu di antaranya. Cuma apa yang nak sebut ini bagi mereka yang belum berdiah, elakkan dari mengambil biji papaya ini ya. Itu salah satu yang harus kita elakkan. Baik, yang kedua ialah asam. Asam itu asam yang kita kalau Malaysia pakai asam Jawa lah. Asam yang panjang itu, yang mana asam tersebut ya, dagingnya atau isinya itu boleh digunakan untuk membersihkan daripada orang yang ada bleeding. Biasanya kita gunakan asam ni asam usang ataupun asam isinya yang dah lama. Yang dah lama itu kemudian dibuat minuman. Kalau Pak Haji dulu, ini satu minuman yang paling Pak Haji suka, yang disediakan oleh ibu. Ibu akan buat ni, kalau kita demam itulah dia akan beri. Kata batuk itu yang dia beri. Tapi memang sedap sungguh. Dan kita juga pernah buat jus RTD, ready to drink, daripada asam Jawa. Asam Jawa yang diambil ialah asam Jawa yang lama, yang agak hitam. Itu adalah lebih baik. Baik, oleh sebab itu, maka kalau jenis macam asam ya, Pak Haji nak sebutkan yang dekat sini, asam Jawa. Satu lagi asam keping, asam glugor. Asam glugor ni kalau kita nak beli yang baik, ambil yang udang yang jadi hitam. Ada asam glugor yang baru dipotong, baru warna coklat, tapi ambil yang hitam. Begitu juga dengan asam Jawa, kita ambil yang baru warna hitam. Itu sangat menarik ya. Jadi air asam ini dicampurkan dengan sedikit gula. Dimasukkan air, masukkan isinya, lalu diminum. Maka pada ketika tersebut, air asam juga ada mengandungi vitamin C yang tinggi. Jadi orang itu akan dapat fresh. Di samping dia jadi fresh, dia mencuci rahim yang telah gugur anaknya itu, ataupun yang selepas melahirkan anak. Ini satu kaedah yang sangat menarik. Begitu juga digunakan nenas. Nenas. Nenas ini ada dua jenis. Satu nenas tua, satu yang muda. Yang ini adalah nenas muda. Ada dua buah yang muda yang kita tak boleh ambil kalau kita hamil. Tapi kalau kita gugur nak cuci kerana pendarahan panjang, boleh diambil. Apa dia? Nenas muda dan mengkudu muda. Mengkudu muda pun begitu juga sifatnya. Jadi kita ambil nenas muda itu, diblenderkan, kita ambilnya jusnya itu, dibuat minum untuk menghentikan pendarahan selepas berlaku keguguran ataupun selepas bersalin. Ya, jadi itu di antara nenas muda yang sangat-sangat bagus. Cumanya bagi tempat Pak Haji dulu, ya, selain daripada itu juga telah pun Pak disebutkan juga bahawa kita ada sidoguri, ya, sidoguri itu ataupun pokok jerun yang Pak Haji sebutkan, jerun yang jantan dan jerun yang besar tu. Yang buat ikat untuk kambing itu kita ambil, kita rebus. Itu pun sangat bagus sekali untuk menghentikan pendarahan. Masya Allah ya, banyak sekali daripada pengobatan-pengobatan di keliling rumah kita yang sebenarnya. Jadi insya-Allah hari ini Pak Haji duk fikir-fikir, renung-renung nak tulis buku tentang tumbuh-tumbuhan di keliling rumah kita. Nak tulis buku biarlah orang kata detail. Detail maksudnya mengambil daripada pengalaman bagi kaum-kaum yang ada di seluruh dunia. Kita kena buat satu kajian sikitlah di negara luar guna untuk apa, ini guna untuk apa, dan mari kita lihat daripada pengalaman-pengalaman yang kita buat. Nanti Pak Haji akan
Bercara nak memulakan tulisan pada hari ini, dia akan mengambil masa mungkin dalam 10 pohon saja, 10 pokok ubat saja yang akan mengambil masa lebih daripada 3 bulan untuk siap. Ya, nanti pengkajian ni memerlukan. Jadi alhamdulillah lah waktu-waktu yang terluang begini untuk membuat kajian ni. Nanti kalau bapa ibu datang ke tempat Pak Haji, nanti Pak Haji akan bentangkan, menceritakan hasil penulisan dan pengkajian ini. Dan insya-Allah syarah kita tentang pengobatan ni sudah masuk hari yang ke 60 lebih dah, 66. Jadi kita juga akan bukukan supaya orang dapat membaca, ya, dan membuat revisi. Pak Haji bukan sebut ini, kita tidak ada satu pun pendapat yang kita tidak boleh ditolak kecuali Al-Quran dan hadis Nabi SAW saja kita tak ditolak. Kalau pendapat manusia ni boleh diterima, boleh ditolak. Jadi oleh sebab itu adanya perkataan revisi. Bila kita buat revisi besok, buku ni akan jadi semakin mantap dan boleh digunakan oleh masyarakat kita, nenek moyang kita, dan kajian-kajian yang akan dibuat. Nanti kalau bapa ibu datang ke sini belajar, nanti kita belajar berdasarkan kajian-kajian tulisan yang Pak Haji tulis, maka kita kaji yang berdasarkan tulisan tersebut. Antaranya apa dia, ya? Antaranya Pak Haji nak ceritakan satu pengalaman menarik bahawa untuk rawatan breast cancer, ya, untuk rawatan breast cancer, Pak Haji sebutkan bahawa Pak Haji sangat-sangat mencari obat ini, berdoa, ya, mengharapkan Allah bagi petunjuk dan sebagainya. Memang Allah bagi petunjuk yang banyak perawatan untuk breast cancer ini. Tapi alhamdulillah bila telah ditemui oleh anak-anak di kaum Dayak, yang ditemui di Kalimantan, alhamdulillah itu sudah jadi salah satu daripada pemicu. Dan sampai hari ini Pak Haji dah coba. Alhamdulillah Pak Haji boleh sebutkan 99% sembuh dengan izin Allah. Jadi bukanlah tujuan Pak Haji cerita ni nak suruh bapa ibu beli ubat dengan Pak Haji, tak. Kalau ada kayu bajakah di mana pun belilah, insya-Allah, ya. Itu adalah di antaranya untuk breast kanker ataupun kanker payudara. Sangat-sangat bagus, masya-Allah. Di sini juga Pak Haji dah umumkan untuk pengobatan gratis untuk kanker payudara. Bagi mereka yang sakit dibawa ke sini, ya, mudah-mudahan dapat memberi sikit keringanan. Itu yang kedua yang Pak Haji nak sebutkan. Kemudian seterusnya ada satu lagi pokok ini yang barangkali di Malaysia tidak tahu nama pokok ini, tapi kalau orang Indonesia faham, iaitu namanya pokok sambang darah. Sambang darah ni biasa kita buat pokok bunga, ya. Mungkin kalau teman-teman anggota kita di Malaysia bolehlah tengok dalam internet sambang darah. Daunnya itu atasnya berwarna hijau, tapi bawah dia tu warna merah terang, betul-betul. Jadi kalau kita tengok dia, kita balikkan daun tu semua merah. Itu adalah dipanggil sambang darah. Sambang darah ni sangat-sangat baik, dan Pak Haji lihat di Indonesia hampir di rumah-rumah orang di kampung, di desa ada pokok sambang darah, dan di Malaysia pun ada, tapi tak ramai yang tahu. Pokok sambang darah ini yang pertama dia guna untuk sakit kulit. Kalau sakit kulit lah, kita boleh, kalau luka kita tumbuk kita letak, itu dia berhenti luka. Ya, kalau sakit kulit pun termasuk juga seperti eczema, ya, atau eksim, psoriasis, kita tumbuk letak di tempat kulit, di kulit itu sangat baik. Dan kalau boleh kita minum sekali airnya, air daunnya itu, air rebusan daunnya itu, masya-Allah. Itu yang pertama. Boleh digunakan, sambang darah ini boleh digunakan untuk kulit, ya, boleh digunakan untuk kulit. Yang kedua, untuk orang yang gugur tadi. Kalau orang yang gugur ini, yang bagus sekali ialah ambil akarnya. Ambil akarnya lebih kurang satu jari setengah kurang lebih besar itulah akarnya. Kita ambil potong, ambil air 2 gelas, direbus sampai tinggal 1 gelas, diminum.
Itu dah di antaranya cara bagaimana untuk menghentikan pendarahan akibat daripada keguguran. Pokok sambang darah ini, Masya Allah. Kalau orang muntah darah bagaimana? Muntah darah pun menggunakan demikian. Batuk berdarah, muntah berdarah, kita ambil daunnya itu, kita ambil dia, kita buat jus lah, kita tumbuk dia, campur air, kita perasnya, minum airnya. Atau kita blender, ambil minum airnya, tambah garam sedikit. Itu adalah kaedah yang paling mudah untuk yang ada orang ada batuk berdarah ataupun orang yang dikatakan muntah darah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi gambaran di bawah daun tersebut merah, atasnya hijau elok saja, tapi di bawahnya merah sekali. Masya Allah, rupa-rupanya itulah dia gambarannya, supaya kita faham, kita mengambil ikhtibar. Bagi yang darah keluar tak mau berhenti-henti itu kerana keguguran, boleh gunakannya. Masya Allah, Masya Allah. Dan seterusnya boleh guna juga untuk disentri. Disentri, sakit dalam perut ini kita gunakan. Jadi Allah, obat sebenarnya berada di keliling rumah kita. Ya, itu yang Pak Haji nak sebutkan. Okey, seterusnya selain pada sambang darah ataupun sidaguri ini, ada satu lagi yang Pak Haji nak sampaikan di sini dan minta beri fokus, iaitu lada. Lada. Lada ni ada dua jenis. Satu lada hitam, satu lada putih. Tapi pokok lada putih, pernah tak jumpa pokok lada putih? Mana ada lada putih? Tak ada. Sebenarnya lada itu juga. Kalau ambil ketika dia belum matang, ketika dia hijau, dia kerana kita peram, dia kecut, lama-lama dia jadi hitam. Namanya lada hitam. Tapi kalau buahnya sudah matang, ambil direndam ke dalam air 15 hari sampai keluar kulitnya itu, maka dia jadi putih. Namanya lada putih. Jadi buah lada daripada yang sama, pokok lada yang sama, boleh jadi yang hitam, boleh jadi yang putih. Kedua-duanya adalah obat. Obat yang sangat besar, yang jarang sekali orang kita mau belajar tentang penggunaan lada ni. Sangat-sangat baik. Yang pertama, dia hangat. Lada ni hangat. Ataupun kita kata dia panas. Pak Haji cek tengok, rupanya ada satu bahan namanya capsaicin. Capsaicin ini satu bahan yang hangat, yang menyebabkan lada itu jadi hangat, putih ataupun hitam antaranya. Dan dia adalah merupakan anti radang, anti inflamasi, anti peradangan, anti radang sendi, ataupun kalau terjadinya untuk otot, masalah otot, sakit otot, dia ini adalah ubat yang sangat-sangat baik untuk peradangan sendi dan otot. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh ambil dia. Apa dia? Kita boleh ambil serbuknya itu. Serbuk lada. Boleh lada hitam, boleh lada putih. Tapi lada putih itu bagus lagi. Lada putih ini boleh dijadikan ubat batuk kalau kita campurkan dengan madu. Memang boleh. Jadi lada tadi dicampur dengan madu. Sangat-sangat baik. Jadi di dalam pengobatan kita, pengobatan ini dia ada dua. Satu campur dengan madu, satu campur dengan susu. Ada dua dia punya pengkaedahan dekat sini. Baik. Begitu juga kalau kita sebutkan bahawa kalau orang yang ada sakit tenggorokan ini, tenggorokan ni kita ambil apa dia? Lada campur dengan madu. Virus COVID-19 itu, cara supaya jangan terjadi sakit di tenggorokan ini yang menyebabkan terendam paru-paru dan juga jantungnya itu. Baik. Jadi oleh sebab itu kita gunakan apa? Kita gunakan lada campur dengan madu. Itu adalah di antaranya. Bila kita ambil lada dengan madu ni pernafasan kita yang tertutup itu akan terbuka semula. Jadi berartinya kalau kita ada macam sesema, macam pilek, ya, kita bercakap itu dia seperti
keluar suara dia, hidung kita seperti ketersumbatan. Macam mana nak bagi terbuka balik ketersumbatan tersebut? Maka madu campur dengan serbuk daripada lada putih, boleh, Masya Allah. Cumanya ada satu hal yang Pak Haji nak sebutkan. Bila kita ambil madu dicampur dengan lada putih, maka dia akan banyak menyebabkan keringat, peluh. Keringat ni sebenarnya sangat-sangat bagus. Sebab kalaulah keringat itu berartinya mengeluarkan cairan yang berlebihan dalam tubuh badan kita. Ada cairan-cairan dalam tubuh badan kita yang berlebihan, yang tak boleh keluar. Bila tak boleh keluar, dia akan menyebabkan jantung dan paru-paru lemah. Orang selalu istilahnya paru-paru terendam dalam air, misal kata. Itu adalah istilah yang selalu diberikan. Jadi jantung dan paru-paru ni akan jadi lemah. Jadi macam mana nak keluarkan air ini? Kita keluar melalui keringat atau peluh. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita campur di antara lada putih plus dengan madu, dia otomatis dia menolak cairan itu keluar dalam bentuk keringat. Itu sangat-sangat pentinglah yang Pak Haji nak sampaikan dekat sini. Kemudian seterusnya, lada putih juga kita boleh gunakan dia ni untuk yang ada masalah kencing manis. Ini sangat baik ni. Harus faham ya. Yang pertama, orang kencing manis ini dia kena minum susu kambing. Itu yang pertama. Sebab orang kencing manis ini dia sejuk. Tubuh badannya itu akan jadi sejuk, dingin, dan dia jadi peradangan. Walaupun dia sejuk, tapi kakinya jadi peradangan, terutamanya pada waktu malam. Dia sakit, dia ngilu dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, lada hitam tadi ataupun serbuk lada putih tadi dicampur dengan susu kambing dan dimasukkan dengan kunyit. Itu istimewanya. Jadi maksudnya kena potong kunyit, kemudian masukkan juga lada, mungkin dipecah-pecah ataupun bubuk pun bisa, dan dimasuk dengan susu kambing. Dua-dua ini, ketiga-tiga ini diadun sekali, dan inilah yang diberi minum. Kalaulah orang kencing manis tahu ini resepnya, mereka akan ambil pada waktu pagi dan pada waktu malam, maka tubuh badannya itu akan repair semula. Jadi dia akan sembuh semula. Sebab kunyit itu juga untuk penyakit kencing manis. Bila orang ambil kunyit, dia kena ambil bersama dengan lada. Boleh ambil lada hitam. Jadi lada hitam campur dengan kunyit, misalnya, dia akan jadi satu produk HPA yang telah dikeluarkan, Kurkumin Plus dulu. Kurkumin Plus kita. Sebab apa? Sebab dia kena campur dengan lada. Dia kena campur dengan lada. Jadi baik. Di sini ada satu orang kata satu seni sinergi. Kalau kita pergi di India, kita tengok Ayurvedic di Pakistan dan sebagainya, mereka pasti mencampurkan dalam perawatan mereka obat-obat herba, mesti campur dengan lada hitam. Itu ataupun dia masuk dengan lada putih. Jadi itu tujuan untuk menghangatkan, untuk blood circulation. Itu adalah antaranya. Cuma kalau kita tengok pula di Thailand, di macam dekat Malaysia ni yang Pak Haji duk belajar daripada dulu, campuran dia kebanyakannya dimasuk jadam. Atau kalau tak masukkan jadam, masuk ketan hitam. Semua campuran kita masuk ketan hitam. Itu adalah antaranya. Jadi ini kesemua adalah seni. Jadi oleh sebab tu Pak Haji nak sebut lada putih tadi, lada putih campur dengan kunyit, campur susu kambing. Terlupa, sebenarnya 4. Ada satu lagi yang kita gunakan, iaitu kelabet fenugreek. Itu fenugreek atau halba. Halba tu digunakan. Tak boleh tinggal tu. Ada halba, ada kunyit, ada susu kambing, dan juga ada lada putih. Jadi itulah minuman untuk orang yang ada masalah kencing manis. Itu dia. Ambil itu supaya hidup balik kita punya pankreas, hidup balik kita punya tubuh badan kita ini, supaya kita dapat kembali normal
seperti orang lain. Sebab kalau sudah kena kencing manis, yang pertama gangren, boleh jadi kena potong kaki. Yang kedua lemah. Yang ketiga, dia boleh jadi hilang ni, dia panggil retinopati. Dia tak nampak. Bagai mata ni, tak nampak. Kemudian dia boleh kena daripada kencing manis itu, dia boleh jadi rosak ginjal, masalah jantung, masalah darah tinggi. Dia boleh jadi komplikasi daripada penyakit, satu penyakit kepada banyak penyakit. Macam mana nak cover ni? Nak cover untuk semua penyakit itu sebagainya dengan menggunakan daripada lada putih saja kita dapat cover. Ya, tengok resepi-resepi ini. Di sudut ukurannya itu kurang lebih saja. Lada putih sedikit, ya. Lepas tu fenugreek sedikit, ataupun kelabet, ya, halba. Halba, ya, kalau bahasa Melayu panggil halba. Dan kunyit, ibu kunyit itu kita potong sikit, satu ibu jari, dan susu kambing untuk satu gelas. Jadi masukkan, itulah yang kita minum, masya-Allah. Cumanya apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, dia bukan khususnya untuk kencing manis. Sebenarnya dia adalah merupakan, dipanggil sebagai superfood. Superfood yang diambil pada sunnah Nabi SAW, iaitu menggunakan susu kambing. Ya, kalau macam teman-teman kita yang duduk di Kashmir, yang duduk di Pakistan, ya, Tuan Haji Yaakob bolehlah dia minum susu kambing Kashmir. Di Kalakahar, di atas bukit, di antara Lahore ke Islamabad. Jadi boleh, itu memang fresh, memang betul. Memang betul, ya, dia akan jadi kuat, dia akan jadi fresh. Tapi kalau dicampurkan lagi dengan kunyit, dicampurkan lagi dengan halba, dicampurkan lagi dengan lada putih, dia jadi baik. Dia jadi semakin baik. Sebab tubuh badan kita memerlukan kehangatan daripada lada tersebut. Untuk anti radang, anti sakit kulit, ya. Untuk dia punya masalah yang paling utama ialah masalah keguguran. Kalau orang gugur, cara nak bagi superfood dia, itulah superfoodnya. Masya Allah. Jadi bila kita campur lagi dengan fenugreek ni, memang hebatlah. Fenugreek ni untuk sakit gout. Halba ni untuk sakit gout, sakit sendi. Pak Haji dah cerita dulu ketika Pak Haji pergi ke Abu Dhabi. Pak Haji melihat bagaimana orang Arab menggunakan kelabet ini yang direndam di dalam minyak zaitun. Jadi bila ditanya untuk apa, dia kata, oh inilah khususnya untuk sakit sendi, arthritis. Memang bagus. Memang bagus. Bagus sekali. Masya Allah. Jadi itu yang Pak Haji nak sebutkan. Dan ada lagi yang kita gunakan khususnya untuk orang yang gugur ini. Kalau dalam perubatan kita, dalam perubatan kita yang gugur, minum kopi radik lah. Kopi radik. Cumanya ada satu hal lagi Pak Haji nak menceritakan dekat sini, bahawa tadi kita sebut, tadi Pak Haji sebut lada putih campur dengan madu lebah. Campur dengan madu lebah. Betul. Yang kemudian Pak Haji sebut kata campur dengan susu kambing. Ada dua bahan yang menjadi penguat di situ. Jadi ketika perempuan itu bersalin, jadi bleeding, maka herba yang kita gunakan ialah kopi radik. Kopi radik itu ada 7 herba, di mana ke-7 herba itu digunakan untuk rawatan selepas bersalin. Jadi kalau zaman dulu, orang kalau lepas bersalin ni, Allah, dijaganya, cari akar kayunya untuk nak mandinya lagi. Kemudian ada lagi berdiang, dia panggil berdiang. Dah tak ada dah berdiang ni. Ya, ambil minyak pula, minyak bubuk tu selama seluruh badannya itu. Kemudian ada urut lagi, 3 hari yang pertama tu urut, sampai berpantang lagi. Pantangnya tu sampai 100 hari. Dia kata pantang 100 hari. Pantang itu semua pantang. Jadi 100 hari lah dia kena pantang. Jadi kita kena ingat, solat apabila sudah dia kering, wajib solat. Jangan tunggu 100 hari tu, dia tak betul lah tu. Ya, ingat tu. Paling lama darah kalau terus keluar pun 60 hari.
60 malam. Itu dia. Kebiasaan 40 hari 40 malam. Kalau lebih pada tu dah kena solat dah. Jangan duk tunggu 100 hari lagi. Itu dah salah lah. Baik. Okey, oleh sebab itu maka dalam masa berpantang tersebut nanti insya-Allah kalau Allah izin dia esok hari Pak Haji nak cerita bagaimana amalan berpantang selepas bersalin. Ada beberapa tip-tip yang jangan tersalah buat. Misalnya apa dia? Tak boleh basah kepala. Terutamanya kalau pada waktu malam. Kalau basah saja kepala nanti dia jadi vertigo. Vertigo. Masya Allah. Ya, yang tu kena ingat. Oh, cerita pasal vertigo ni barulah Pak Haji ingat. Orang yang ada vertigo. Vertigo tu yang putih-putih kat kulit dia tu putih sebagai itu macam mana nak bagi hilang itu? Macam mana nak menyembuhkan pigmen itu? Banyak orang kata nak buat macam mana tuan? Itu juga ambil lada dengan kunyit. Jadi kita ambil 2 bubuk itu diberi makanan insya-Allah untuk masalah kulit. Apa juga masalah kulit. Insya-Allah. Baik, Pak Haji berhenti dulu untuk berikan laluan pada iklan. Silakan. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani manusia yang berjasa Alhamdulillah, kita sambung semula ya pada bahagian yang kedua ini. Minimalnya apa yang Pak nak sebutkan, kalau kita tak makan ubat selepas bersalin, minumlah kopi radik. Kerana di dalamnya itu sudah ada herba untuk wanita lepas bersalin. Dan kalau berlaku pendarahan pun minumlah kopi radik, tetapi masukkan dia dengan madu lebah. Atau masukkan dia juga dengan susu kambing. 2 saja. Boleh masukkan madu lebah atau masukkan dia punya dengan susu kambing. Madu lebah asli ini yang dijual di sini sangat pas di sudut taste, di sudut rasanya. Bila dimasuk ke dalam kopi radik, rasanya sangat-sangat menarik. Di sudut rasanya itu sudah membuat orang akan terus mengingati dan terus ambil. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, bahawa kalaupun tidak ada apa-apa obat yang kita nak gunakan untuk lepas bersalin, jangan tinggal kopi radik plus dengan madu atau plus dengan susu kambing dan MPH, minyak Pak Haji atau minyak bubut yang kita lomokan di seluruh badan kita ini. Termasuk juga di bahagian rahim, di bahagian perut, di bahagian betis, di bahagian paha dan di kaki pada waktu malam. Itu di antaranya yang paling penting. Adapun bagi mereka yang tinggal di Malaysia,
kita ada set bersalin. Set bersalin ini, yang pertama sekali, kita tak boleh buat set bersalin menggunakan 100% rempah ratus. Kalau kita guna rempah ratus, dia jadi panas. Jadi nanti anak tu pun akan tambah sikit suhunya, akan jadi panas, jadi diarrhea, cerit berit, kerana yang dimakan oleh ibunya itu daripada sesuatu yang panas. Jadi oleh sebab itu, dalam membezakan ubat bersalin, set bersalin yang dikeluarkan oleh HPA, yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang lain, yang juga bukan Pak Haji kata tidak bagus, bagus, semua bagus, semua mempunyai pengalaman-pengalaman yang panjang. Cuma yang membezakan iaitu HPA tak guna rempah ratus, dia guna daripada herba-herba yang diambil di hutan, yang masih fresh, yang diolah lalu dibuatkan itu. Dan di situ tersangat baik, ada ubat kapsul, ada juga daripada ubat periuk ya, yang kita rebus, ada ubat untuk basuhan, ada minyak untuk bayi, minyak untuk ibu dan sebagainya. Itu ada namanya ubat bersalin. Alhamdulillah, Pak Haji tak tahu berapa angka ibu-ibu yang dah guna, tapi ramai. Kalau daripada mula kita buat ni terlalu ramai ibu-ibu yang dah bersalin, anak mereka menggunakan, dan mungkin anak pun sudah dewasa dah, daripada set bersalin yang dikeluarkan oleh HPA. Dan yang kedua, kita boleh mengambil Paramaria ya, Paramaria. Paramaria ini juga ada ubat kapsul yang ada, yang boleh kita ambil, dan Paramaria ni sangat-sangat baik sesuai untuk wanita. Dia ini adalah daripada phytoestrogen yang kita ambil daripada tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, bukan tumbuh-tumbuhan di ladang, bukan yang dia beli di pasar malam, tidak, yang diambil di dalam hutan belantara, hutan tebal. Begitu juga dengan herba tujuh angin ya, boleh dikombinasikan di antara Paramaria dan herba tujuh angin. Sangat baik kombinasi ini untuk wanita lepas bersalin, dan juga untuk wanita yang terjadi pendarahan ataupun keguguran. Di samping itu, dia minum kopi radik dan campurkan dengan susu kambing atau dengan madu lebah. Itu dah cukup membuatkan dia tidak menjadi sejuk dalam tubuhnya itu, insya-Allah. Kemudian bagi mempercepatkan lagi kesembuhan itu, Pak Haji nak cadangkan iaitu kapsul daripada ikan haruan. Ya, kalau di Malaysia ada kapsul haruan. Itu di antaranya. Kalau di Indonesia ada Probumin. Kita ada. Jadi dicampurkan itu, dan kalau kita boleh gunakan pegaga. Ya, pegaga. Sebab itu pegaga ni, teh pegaga ini dan spirulina Pak Haji tak tinggal, dimasukkan dalam set bersalin tu. Pasal apa? Pegaga untuk hilangkan luka, dan spirulina itu adalah untuk mendapatkan pergantian darah baru. Kita dah tahu bahawa bila seseorang itu bersalin, darah dia keluar banyak. Jadi bila dia keluar banyak, kalau dia pergi ke hospital, doktor bagi vitamin zat besi. Bila doktor bagi zat besi, dia ambil oleh ibu-ibu selepas bersalin, dia jadi sembelit. Nanti najis keluar itu, kotoran yang keluar itu, dia betul-betul dia jadi keras sebagainya. Ini tidak bagus ya, sepatutnya dia kena lawas sebagainya. Jadi untuk menggantikan darah yang hilang itu, kita tak bagi zat besi, tetapi kita bagi spirulina. Sebab apa? Spirulina itu dikenali sebagai darah hijau. Dia mempunyai struktur molekul darah sama seperti yang ada darah dalam tubuh badan kita. Cuma ikatan ferrum itu pada darah manusia itu, dia ada ikatan magnesium, tapi semuanya adalah sama, sehingga dikatakan spirulina ialah bakal menjadi simpanan darah untuk masa kehadapan. Sebab apa? Sebab dia boleh digunakan sebagai pengganti kepada darah merah. Masya Allah, hebat ni. Jadi oleh sebab itu, boleh juga kita ambil daripada seperti mana yang Pak Haji sebut, moringa. Moringa
Sebab apa? Sebab nak dapatkan, bukan hanya nak dapat kalsium, bukan hanya nak mendapatkan ini, tetapi yang kita nak ialah magnesium. Ya, magnesium. Itu juga sangat-sangat penting, khususnya untuk rawatan wanita selepas bersalin. Itu di antaranya. Kemudian Pak Haji juga nak sebutkan dekat sini, kita ada Radic Capsule. Radic Capsule tu boleh order di sini. Kalau ada yang nak, insya-Allah Pak Haji boleh tolong postkan Radic Capsule nanti. Ya, boleh. Tetapi harus terus hubungi dengan Pak Haji sini sebab nak tengok sakit apa untuk tujuan perawatan. Bagi mereka yang nak ambil ubat untuk tujuan perawatan, boleh hubungi Pak Haji terus sebagainya. Kemudian seterusnya, untuk itu boleh ambil Rosella. Rosella ini atau Roselle ini kita ambil bagi wanita selepas bersalin untuk apa? Yang pertama, untuk vitamin C dia. Ya, yang kedua adalah mengelakkan daripada tekanan fikiran. Orang yang ada stres, mental disorder, anxiety, ya, Pak Haji dah sebut dah, kalau orang tu ada anxiety, dia ada masalah stres, jangan lupa pergabungan di antara Roselle dan Spirulina. Itu masalah orang yang mempunyai masalah tekanan fikiran. Tekanan fikiran ini berlaku selepas dia bersalin. Selepas dia bersalin. Jadi bersalin itu seperti mana yang Pak Haji sebutkanlah, bila orang tu gugur, ya gugur, namanya gugur, tempat itu kosong dan rahimnya itu telah jadi kosong. Bila dia kosong itu, dia jadi nanti dia jadi imbalance hormon. Dia jadi masalah angin, dia jadi masalah yang tak gembira lah, yang menyebabkan hidupnya itu dia jadi tak gembira. Dia tak senyum, dia tak mau senyum, dia jadi stres. Ya, ada ketikanya yang Pak Haji jumpa bermacam-macam lah kisah-kisah rumah tangga ni, sebab masalahnya adalah hormon saja. Jadi sebab apa? Jadi kita bagikan dia dengan Roselle dan Spirulina. Dan salah satu lagi jangan lupa, iaitu Fisalin B. Fisalin B. Jadi ada Pak Haji keluarkan kapsul Fisalin B di Malaysia juga ada, di Indonesia juga ada. Sebab apa? Sebab Fisalin B ni ambil dari pokok tapak leman, sangat baik untuk mengelakkan daripada masalah kanser. Kita tak mau berlaku kanser kepada mereka-mereka, sama ada kepada ibu-ibu dan juga pada bapa-bapa, ya. Fisalin B itu juga boleh digunakan untuk yang tumpah darah ataupun yang dikatakan bleeding yang berpanjangan ni. Fisalin B itu digunakan. Jadi dah ada dalam bentuk kapsul. Ini boleh dihubungi dengan kita segera, insya-Allah. Tapi kalau demam, ya, kalau demam dia kena juga guna EP spray. Dia kena guna EP spray, kerana itu adalah kerana masalah daripada masalah demam. Masya-Allah. Jadi oleh sebab itu ada satu lagi herba yang boleh kita gunakan dan ada juga Pak Haji siapkan, iaitu Long Life. Ya, Long Life Capsule. Yang ini boleh kita gunakan juga khususnya untuk mengelakkan daripada apa disebut sebagai penyakit jiwa, tekanan baby blues. Ini kita nak elakkan bila lepas bersalin. Apa ya? Long life, ya, long life. Jadi kalau kita ambil long life itu long life itu daripada sambung nyawa saja. Ya, jadi boleh hubungi dengan Pak Haji, nanti kita akan cuba ambil. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini, bahawa bila kita ambil kesemua herba ini, kita cuba tengok keserasian dengan tubuh badan kita. Apa yang menjadikan herba di kalangan banyak herba ni yang mempunyai efek yang positif pada tubuh badan kita. Jadi masa itulah kita kena ingat sungguh-sungguh, ya, bahawa herba ini dia bukanlah sebagai satu benda yang kita sepelekan, mudah-mudah ambil begitu saja. Tidak. Dia mesti ada pembelajaran. Yang paling penting ialah kita nak bawa orang sakit itu yakin dengan herba. Kita tak boleh bagi herba kepada orang yang tak yakin. Besar implikasinya.
Kalau kita bagi herba pada orang yang tak yakin, demam sedikit pun herba kita akan dicampakkan keluar rumah. Kalau kita bagi kepada orang yang yakin, dia demam, dia rasa gembira kerana dia kata herba telah pun berfungsi. Kalau minum air kosong, dia tak rasa apa-apa. Jadi oleh sebab itulah, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa jangan menjual bagi orang yang tak mau membeli. Jadi berartinya kita cerita kepadanya, dia terbuka hati untuk membelinya, baru kita jual. Jangan kita paksa dia untuk beli. Kalau kita paksa, implikasinya kepada bisnes, kepada nama kita, integriti pada pengobatan kita itu juga akan hilang. Itu yang paling penting yang Pak Haji nak menasihati, ya. Jadi mungkin satu perkongsian lah Pak Haji lihat daripada isteri yang bersalin, ya. Ada beberapa perkara. Yang pertama, ada ketika nak salin tu susah, lambat dibuka tu. Jadi oleh kerana itu, biasanya kalau kita pergi ke hospital, dia mengambil masa yang panjang dan dia tak bagi makan. Itu yang menyebabkan dia lemah. Tiba-tiba ketika dah nak lahirkan tu, dia lemah tubuh badan, jadi dia tak ada dia punya kekuatan. Di situ Pak Haji cadangkan kita berikan dengan kopi radik. Jadi kita bagi kopi radik, kalau boleh ambil spirulina. Dulu kita banyak guna spirulina, tapi sekarang ni kita banyak menggunakan moringa. Bahawa namun begitu, spirulina dan moringa masih mempunyai kekuatan masing-masing dalam bidang herba ni ataupun nutrisi ini. Sebab itu Pak Haji kadang-kadang bagi spirulina, kadang-kadang kita bagi moringa. Spirulina ini istimewanya kerana spirulina ni dia tak ada dinding sel. Bila dia tak ada dinding sel, bila dia ambil oleh orang, dia jadi cepat serap. Kalau kita bandingkan dengan moringa ni boleh serap juga, tapi dia lambat sikit dia punya menyerapnya. Namun begitu, apa yang kita boleh lihat, bahawa spirulina ini dia tak ada dia punya vitamin C, tetapi dia punya moringa mempunyai vitamin C. Jadi itu adalah di antara. Dan moringa ni mempunyai kesan kepada perawatan jiwa. Ini mesti ingat, mesti ambil note ni, bahawa kalau orang itu ada masalah jiwa selepas bersalin ataupun apa juga, selalunya kalau Pak Haji buat perawatan, kita lihat, ya, kalau orang tu ada masalah, kadang dia stres yang berpanjangan, tekanan, dan juga siapa pun kita akan jumpa masalah stres ini. Ini masalah manusia, insan. Itu adalah yang antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka kita bagikan dengan moringa. Dan kalau akar batang moringa itu dia ambil campur rebus dengan dia punya daun, lagi hebatlah. Dan kalau di India pula, mereka guna akar moringa itu untuk merawat orang gila. Maksudnya tahap orang gila pun boleh dirawat dengan akar moringa ini. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambil saja di dalam bentuk daunnya itu, dia sangat-sangat baik dan dia menambah susu ibu. Ya, kalau kita bagi selepas bersalin. Cuma di sini bukannya Pak Haji nak cerita pasal susu ibu tu, tapi nak cerita pasal betapa seorang ibu selepas bersalin perlu sihat. Sihat dalam sudut nutrisinya cukup, sihat dalam sudut anaknya pun sihat, sihat di dalam sudut pemikirannya. Jangan jadi tekanan fikiran. Kalau dia jadi tekanan fikiran, maka cubalah bayang. Anak yang baru lahir ni, dia tak boleh tidur. Anak tu menangis, bayi menangis, fikirannya itu juga tidak tenteram. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab tu dia kena jadi sihat, dia kena happy. Yang Pak Haji sebutkan dulu, kenapa? Apa yang membezakan anak kita yang keluar dia jadi happy dengan anak kita keluar dia jadi pendiam? Apakah yang membezanya? Yang bezanya ialah ketika ibu hamil. Daripada ibu yang sama, dua orang anak yang dilahirkan,
ya pada tahun-tahun yang berbeza, satu jadi ceria, yang satu jadi gembira, yang satu lagi jadi pendiam. Bezanya ialah ketika hamil. Kalau ketika hamil itu ada masalah tekanan fikiran, maka pengaruh hormon duka cita itu, kekurangan hormon bahagia itu yang menyebabkan anak itu terkesan lahir juga dia jadi murung, dia jadi tak gembira. Jadi oleh sebab itu maka pada ketika hamil lagi kita berikan spirulina ataupun kita berikan dia dengan moringa. Itu penting. Penting, dan kita jadikan ini sebagai salah satu daripada kita mungkin tak ambil vitamin ya. Yang dijual ada vitamin, ada asid folat, ada vitamin-vitamin yang lain, tetapi vitamin kita, asid folat kita ialah yang duduk di dalam daun moringa, yang duduk dalam kapsul moringa, yang duduk di dalam spirulina. Jadi itu pun dah cukup menjadi salah satu daripada SOP bagi mereka yang mengamalkan herba bermula daripada hamil. Maka kita nak anak itu jadi anak yang sihat, anak yang pintar, perkembangan otak yang sempurna, matanya yang terang dan juga sebagainya. Sebab apa? Sebab anak ini adalah satu investasi. Investasi. Siapa yang tak gembira kalau anak cerdik? Kerana kalau anak itu cerdik, kita mudah bimbingnya untuk dia mengenal Allah, untuk dia jadi sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab dia cerdik, dia mempunyai kecerdikan untuk faham apa yang ingin kita sampaikan. Dan Rasulullah itu seorang yang cerdik, seorang yang pintar, seorang yang bijaksana. Nabi-Nabi itu seorang yang pintar. Jadi kita kena memprogramkan para ulama-ulama itu seorang yang pintar-pintar. Pemikiran-pemikiran mereka itu melewati batas waktu. Itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu kita kena lihat bahawa kalau kita lihat pada tumbuh-tumbuhan ini, kita lihat apa juga bahawa dalam alam botani ini telah banyak penelitian-penelitian yang telah dibuat di zaman dahulu tentang alam botani, tentang tumbuh-tumbuhan ubatan ini yang digunakan. Masya Allah, ya, banyak selain yang kita selalu dengar Ibn Sina, Ibn Nafi, banyak lagi penemu-penemu Islam yang mempunyai kehebatan di dalam menjadi ahli-ahli botani. Mereka mengkaji, mereka bergerak daripada satu daerah ke satu daerah, negara ke negara. Mereka membuat pengkajian-pengkajian. Jadi semakin jauh, kata orang, luas berjalan, jauh berjalan, luas pandangan. Bukan hanya pandangan mata, tetapi menjadi orang tua-tua. Bukan jadi orang tua. Orang tua lain, orang tua-tua lain. Orang tua tu, orang tua lemah. Memanglah tua dia lemah. Tapi kalau orang tua-tua lagi tua, lagi brilliant otaknya, lagi sharp, lagi tepat. Sebab pengalaman hidup dia banyak. Pengalamannya hidup itu banyak. Jadi luas pandangan. Pandangannya itu luas. Boleh bertanya, minta nasihat. Tapi kalau orang tua tak boleh minta nasihat. Orang tua-tua boleh minta nasihat. Kalau bahasa Jawanya, sesepuh lah. Sesepuh. Itu sesepuh. Betul ke sesepuh ni? Ya. Itu adalah antaranya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa kalaulah seorang perempuan itu tumpah darah, dia akan menyebabkan darahnya kurang. Maksudnya dia panjang. Jadi kita kena ganti darah ganti. Darah ganti itu kena gunakan HB, pokok bayam berduri, atau guna spirulina untuk ganti, atau guna moringa. Jangan lupa madu lebah dan jangan lupa susu kambing. Ingat tu. Kerana apa? Nak gantikan balik darah yang keluar kerana bleeding. Kalau tidak ni, di bibir ni pucat saja, putih. Pasal apa? Sebab dia tidak ada darah. Bila tidak ada darah ni, atau darah menjadi kurang ini, tengok selepas dia bersalin, ada orang yang tak datang darah 1 tahun. Ada tak datang darah
period itu darah bulan tu sampai 6 bulan. Sebab apa? Bagaimana nak datang darah tersebut kalau tidak ada darah? Jadi oleh sebab itu, begitulah juga ada orang sebut, dia kata saya tak pernah datang darah. Katanya dah 2 bulan. Hamil tidak, tetapi tak datang darah. Sebab apa dia kata? Nak datang darah macam mana? Darah tak ada. Anemia. Bila anemia, tak ada darah lah. Jadi oleh sebab itu, maka kesan daripada tak ada darah ini menyebabkan dia tak keluar darah. Begitu ketika orang tu lepas bersalin, bila lepas saja bersalin, darahnya banyak tumpah-tumpah, heavy, maka dia jadi lemah. Bila dia jadi lemah, macam mana dia nak menghasilkan susu untuk, maka dia jadi apa? Dia jadi orang tu kurang susu pula. Kurang susu pada anaknya pula. Jadi bagaimana nak meningkatkan ASI? Tingkatkan ASI, orang kata ambil daun katuk, daun asin-asin, daun cekor manis. Boleh ambil. Baik, meningkatkan ASI ni Pak Haji nak sebut balik semula kepada superfood, iaitu superfood kita ialah daripada daun moringa. Ingat, orang bersalin jangan lupa daun moringa. Daun moringa itu adalah nutrisi yang paling lengkap yang ada. Dan moringa ini ditemui oleh penemu-penemu Islam. Ini ada buktinya, insya-Allah. Jadi dengan cara pengamalan yang benar ini, baik, nak rumuskan sekarang ni Pak Haji nak rumuskan ke semua sekali sejak daripada kita bincang. Okey, bila saja seorang itu terjadi masalah perbincangan kita hari ini ialah masalah darah yang berpanjangan. Ya, jadi oleh sebab itu, maka bagaimana kita nak membersihkan darah kerana gugur ataupun bersalin. Jadi Pak Haji sebutkan tadi, boleh gunakan biji papaya, boleh gunakan nenas muda, kita boleh gunakan asam, boleh gunakan satu lagi rumput teki. Rumput teki ni di Indonesia faham, tapi kalau di Malaysia banyak yang tak faham rumput teki, padahal banyak di keliling rumah tu. Kita gunakan akar dia pun boleh kita gunakan. Tak ngapa, nanti insya-Allah lihatlah dalam TV Pak Haji rumput teki. Ya, macam mana dia ada ubi. Kalau musim kering kita ambil dia ada ubi besar-besar macam halia tu. Tapi taklah besar macam halia, tapi ada ubi macam tu. Menarik. Itu digunakan khususnya untuk bersihkan darah selepas gugur. Itu masya-Allah sebagainya. Boleh juga kita gunakan siduguri seperti mana yang Pak Haji sebutkan. Sambang darah, jangan lupa. Sambang darah ni paling mudah kita untuk kita menanamnya. Sambang darah ya. Jadi insya-Allah nanti lihat juga dalam TV lah. Susah kita nak gambar kat sini, cuma Pak Haji boleh gambar atasnya warna hijau sikit dan macam biasa, bawah dia merah sepenuh. Itu di antaranya. Baik, kalau dalam produk kita begitu, kita ambil ubat bersalin, lepas bersalin kita ambil daripada ikan haruan, kapsul ikan haruan ya. Kemudian boleh kita menggunakan lada. Lada tadi dah cakap dah. Lada boleh campur lagi dengan apa? Dengan susu. Lada boleh campur lagi dengan madu. Dia jadi ubat batuk dan sebagainya. Lada tu memanaskan, masya-Allah. Campur dengan kunyit. Lepas kita campur dengan kunyit, kita campur dengan halba, kelebet fenugreek. Subhanallah, untuk sakit sendi dan sebagainya. Sebab orang lepas bersalin ni macam-macam sakit. Dan terakhir sekali Pak Haji sampaikan bahawa jangan sampai ada tekanan fikiran, jangan sampai jadi stres, jangan sampai jadi keadaan kita itu tak dapat kontrol diri kita sendiri. Kalau sudah anak pertama sudah jadi gangguan fikiran, bagaimana lagi yang kita akan pergi? Kalau anak pertama sudah sakitnya itu sudah berpanjangan, bagaimana nak lahir anak lagi? Masih muda sudah sakit-sakit, macam mana kalau kita sudah tua? Jadi oleh sebab itu, maka jaga diri kita. Kesihatan itu mahal. Belilah, walaupun ada yang dijual di HBA ni, beli.
hadiahkan sesuatu yang berharga untuk diri kita sendiri. Kita ada Para Maria, kita ada Kapsul Radik, kita ada SJ2, kita ada Tapak Leman, dan juga pelbagainya. Baik, jangan lupa like dan share. Like dan share kepada semua teman-teman kita. Kita nak supaya orang lihat, ramai orang melihat daripada program ini. Dan jangan lupa nanti bersama dengan Pak Haji dalam TV Pak Haji. Menarik yang kita akan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.